Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar kerana telah berjaya bergelar mahasiswa di UiTM Cawangan Johor. Pada hari ini, saya, Dr. Faridah Najuna binti Misman, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, akan berkongsi sedikit maklumat berkenaan kemahiran belajar secara ODL. Hari ini, saya akan kongsikan kaedah mengenai pembelajaran secara ODL, peranan dan tanggungjawab pelajar dan juga sedikit tips berkenaan pembelajaran secara ODL. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, mari kita lihat apakah ODL. ODL adalah merujuk kepada satu sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, yang mana ia akan memberi akses yang lebih luas melalui berbagai mod pembelajaran dan juga bahan pengajaran. Pada semester Oktober 2020, UiTM Johor akan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara hybrid. Kaedah pembelajaran secara hybrid ini akan menggunakan kaedah bersemuka iaitu face to face dan kaedah ODL. Kuliah akan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu syarahan dan tutorial. Berikut saya sertakan contoh untuk kuliah semester ini. Apabila sesuatu subjek itu mempunyai jam temu 3 jam, kuliah boleh dibahagikan 2 jam secara ODL untuk syarahan dan 1 jam secara face to face untuk tutorial. Manakala untuk jam temu 4 jam, kuliah akan dibahagikan 2 jam ODL syarahan, 1 jam ODL tutorial dan 1 jam face to face tutorial. Boleh juga berlaku untuk 4 jam temu, 2 jam ODL syarahan dan 2 jam face-to-face tutorial ataupun makmal. Bagaimanakah kaedah PNP secara ODL ini akan dilakukan? Okey. Untuk kaedah bersemuka tiada masalah kerana pelajar-pelajar akan bertemu dengan bersyarah di dalam kelas seperti biasa. Manakala untuk ODL, bersyarah mungkin akan menggunakan sistem UFuture. UFuture adalah learning management system yang dibangunkan oleh UiTM. Setiap pelajar yang mendaftar dengan UiTM akan diberi akses kepada sistem UFuture ini. Seterusnya, pensyarah juga mungkin akan menggunakan Google Classroom, Microsoft Teams dan beberapa platform ataupun aplikasi atas talian yang lain sebagai contoh seperti Zoom dan juga Google Meet untuk tujuan perjumpaan di atas talian, WhatsApp dan Telegram untuk tujuan komunikasi bersama para pelajar. Satu sesi khas berkenaan penggunaan UFuture, Google Classroom dan sebagainya akan diadakan selepas slot saya ini. Apakah kemahiran asas belajar secara ODL? Pelajar perlu ada beberapa kemahiran asas kerana kemahiran ini akan membantu pelajar untuk lebih berjaya di dalam kuliah semester ini. Kemahiran yang pertama, pelajar haruslah boleh menggunakan komputer dan telefon pintar dengan baik. Saya percaya kemahiran ini tidak jadi masalah untuk para pelajar. Okay. Kemahiran yang kedua adalah untuk menggunakan sistem cloud storage. Okay, sistem cloud storage seperti Google Drive, Dropbox dan sebagainya. Kenapa? Kerana mungkin bahan pengajaran, bahan tugasan akan dimuat naik di dalam cloud storage ini oleh pensyarah. Jadi pelajar perlu memuat turun bahan-bahan ini. Okay? Dan mungkin juga pelajar diminta untuk memuat naik segala tugasan di dalam cloud storage ini. Dan yang ketiga adalah kemahiran menggunakan platform atas talian seperti Google Meet, Cisco Webex dan Microsoft Teams. Okay, selepas ini, jika pelajar mempunyai masa yang lapang, bolehlah para pelajar cuba mengakses aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi. Okey, saya kongsikan juga peranan dan tanggungjawab pelajar. Saya pasti pelajar semua mempunyai tujuan yang sama apabila mendaftarkan diri di UiTM. Pastinya ingin menjadi seorang pelajar yang berjaya dan akhirnya akan memperolehi diploma ataupun ijazah di akhir tempoh pengajian nanti. Maka pelajar perlulah memainkan peranan dan tanggungjawab sebagai pelajar dengan sebenar-benarnya.
Apakah antara peranannya yang perlu dimainkan oleh para pelajar? Yang pertama, pelajar perlu membina kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Pelajar perlu belajar menyusun masa dan keutamaan. Saya rasa ini tidak menjadi masalah besar kerana para pelajar telah mengalami satu peperiksaan besar iaitu SPM, dan saya percaya untuk berjaya dalam SPM, para pelajar haruslah pandai menyusun masa dan memberi keutamaan yang mana penting dan yang mana tidak. Tanggungjawab atau peranan yang lain adalah berdisiplin dan bertanggungjawab. Sebagai seorang pelajar universiti, untuk berjaya perlulah berdisiplin dan bertanggungjawab ke atas segala perkara yang diberikan ataupun perkara yang diamanahkan oleh pensyarah kepada pelajar. Dalam masa yang sama, apabila pelajar mengalami sebarang masalah, pelajar boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada pensyarah, penasihat akademik, kaunselor ataupun rakan sebaya. Pastikan adanya komunikasi dua hala dan pastikan pelajar sentiasa menilai dan menyemak prestasi dari masa ke semasa. Antara peranan yang lain juga, pelajar haruslah mengamalkan academic integrity pada tahap yang tinggi. Saya pasti para pelajar faham apakah itu academic integrity. Pelajar tidak boleh sewenang-wenangnya meniru, menyalin tugasan, mengarahkan orang lain untuk membuat tugasan dan sebagainya. Kerana perkara ini adalah perkara yang tidak baik dan tidak betul di sisi undang-undang. Pelajar juga perlulah hadir dan aktif di dalam semua kelas sepanjang semester. Pelajar juga haruslah menyelesaikan segala tugasan mengikut masa yang ditetapkan, memastikan tugasan yang diberikan disiapkan dengan berkualiti. Elakkan dari sikap suka memberi alasan, kerana sikap suka memberi alasan ini akan membawa satu persepsi yang tidak baik dari pensyarah terhadap pelajar. Dalam masa yang sama, pelajar haruslah menghormati pensyarah, rakan-rakan dan juga seluruh warga UiTM. Kerana saya pasti para pelajar akan sentiasa mendapatkan khidmat daripada pensyarah dan juga seluruh warga UiTM sepanjang tempoh pembelajaran di UiTM ini. Dan pelajar juga haruslah menggunakan segala sumber yang ada dengan baik. Kalau pergi ke perpustakaan, gunakanlah kemudahan yang ada dengan baik. Kalau pergi ke bilik kuliah dan di kolej juga. Ini adalah sedikit tips pembelajaran secara ODL. Yang pertama, pelajar haruslah memahami asas pembelajaran secara ODL. Bagaimana nak dapat maklumat mengenai ini? Pelajar boleh mengakses maklumat-maklumat di atas talian seperti daripada YouTube, supaya pelajar lebih faham apakah yang perlu dilakukan sewaktu pembelajaran secara ODL. Yang kedua, pelajar juga harus memastikan penggunaan internet yang stabil. Ini untuk memudahkan pelajar untuk tujuan capaian bahan pembelajaran, penyimpanan bahan pembelajaran dan juga tugasan. Yang ketiga, pelajar bolehlah menyediakan perancangan pembelajaran untuk setiap kursus. Apa yang perlu dilakukan? Rancang terlebih dahulu tugasan-tugasan penting yang diberikan oleh pensyarah. Gunakan sistem kalender yang lebih berkesan supaya sistem kalender ini boleh memberi peringatan kepada para pelajar. Sebagai contoh, gunakan sistem kalender daripada Google ataupun sistem kalender yang lain. Buat senarai tugasan, tetapkan had masa dan yang paling penting adalah ikut jadual yang telah disediakan. Pelajar juga perlu mengenal pasti objektif dan matlamat pembelajaran. Betulkan niat. Niat kita masuk ke universiti ini adalah untuk menuntut ilmu dan akhirnya para pelajar akan berjaya memperolehi diploma ataupun ijazah. Janganlah berniat hanya semata-mata untuk lulus peperiksaan sahaja, kerana itu nanti akan mengakibatkan keputusan secara keseluruhan. Dan yang paling penting, minta bantuan apabila memerlukan. Janganlah ada rasa sikap malu, segan untuk bertanya kepada sama ada pensyarah, staf-staf sokongan,
staf-staf di hal ehwal akademik, hal ehwal pelajar dan juga rakan-rakan. Kerana berada di dalam satu keadaan yang tidak pasti akan memudaratkan prestasi pembelajaran para pelajar. Okey. Di sini saya ada menyediakan sedikit perkongsian daripada pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Saya kongsikan video berkenaan tips untuk pelajar berjaya di dalam ODL dan saya juga ada sediakan klip video perkongsian pengalaman oleh pelajar UiTM Cawangan Johor. All for the gram. Just love the gram. Oh wait. Roxanne, all she wanna do is party all night, all damn. Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof off. Only want a car when the cash out. Only take the pic when the house out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, all she wanna do is party all night. All damn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight and no blue, on the coast, ooh. Shorty only like coke and Whole Foods, yeah. Snapping all up on the gram, man, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going, ayy. Up in Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, all she wanna do is party all night, all damn. Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. Assalamualaikum dan hai, nama saya Lily. Saya adalah pelajar sarjana muda pentadbiran dan perniagaan bagi kewangan. Jadi, hari ini saya akan kongsikan tips mengenai how to survive open and distance learning, iaitu ODL. Yang pertamanya, cuba untuk congkil cara pembelajaran. Contohnya anda seorang yang mendengar. So, apa inisiatif yang buat adalah dengan rakam video ataupun rakam suara pensyarah tersebut. Tapi ingat minta izin. Yang kedua adalah cuba buatkan satu matlamat, satu goal. So jadinya anda bermotivasi untuk capai matlamat tersebut. Yang ketiga adalah jaga makan, minum dan juga tidur secara secukupnya. Kalau tak jaga tidur juga apa masalah, nanti esoknya terlepas pula kelas. Betul tak? Jadi di sini itulah 3 tips yang saya nak share bersama semua. Okey, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Jasina Bintang Jalani. Saya daripada program BA 242 dari kelas 5A. Okey, macam mana nak survive dalam ODL adalah salah satunya korang perlu manage your time properly supaya tak buat kerja tu boleh teratur, apa semua kerja boleh on time, boleh hantar on time. Lebih baik kalau korang boleh siapkan kerja tu lebih cepat daripada masanya supaya tak tertangguh dan lagi banyak.
Selain tu, korang boleh bagi feedback. Kalau lecturer tanya dalam online tu, korang boleh bagi jawapan. Jangan hanya diam je. So, kalau tak faham pun, korang boleh tanya directly kepada lecturer biar dia boleh terang secara cepat. Dan selain tu, korang boleh bagi komitmen sepenuhnya. Kalau contoh online korang pukul 8, korang kena prepare sebelum pukul 8 depan laptop supaya boleh senang belajar and ready untuk menerima pelajaran. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih and good luck. Bye. Tips semasa pembelajaran atas talian. Yang pertama, siapkan jadual anda. Cetak dan tampal di tempat yang anda boleh lihat. Yang kedua, pastikan meja belajar anda bersih dan kemas. Yang ketiga, sentiasa berhubung dengan rakan-rakan untuk berbincang. Yang keempat, amalkan gaya hidup yang sihat. Itu sahaja dari saya. Selamat maju jaya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamalia binti Parnau dan saya akan menceritakan pengalaman saya semasa ODL. Benda pertama yang saya lakukan ialah saya akan pastikan saya mempunyai data yang mencukupi untuk memudahkan saya menghadiri setiap kelas online. Pastikan line yang anda guna bersesuai dengan tempat anda untuk mengelakkan sebarang masalah-masalah teknikal. Yang kedua, saya menyediakan tempat yang selesa untuk saya belajar supaya saya boleh fokus sepenuhnya dengan pembelajaran tanpa ada sebarang gangguan. Yang ketiga, saya sentiasa berinteraksi dan berhubung dengan rakan-rakan untuk mengelakkan saya daripada ketinggalan apa-apa tarikh yang penting seperti penghantaran assessment. Benda paling penting ialah kita kena alert dengan setiap tarikh penghantaran assessment. Yang keempat, saya akan sentiasa bertanya dengan lecturer jika terdapat apa-apa topik atau silibus yang saya tidak faham, ataupun semasa kelas online itu berjalan, jika anda tidak faham apa-apa poin atau topik, anda boleh terus bertanya. Jangan malu, jangan segan. Okey? Harap perkongsian-perkongsian itu dapat membantu para pelajar untuk menghadapi semester ini dengan jayanya. Akhir sekali, saya ucapkan selamat maju jaya. Semoga para pelajar berjaya mengharungi semester ini dengan jayanya dan meneruskan pengajian di UiTM Cawangan Johor. Ingat pesan saya, dapatkan bantuan segera jika ada sebarang masalah ataupun kekeliruan. All the best. Assalamualaikum.